Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Oke, pada petang ini saya akan memberi taklimat tentang penugasan Openteng Sarawak yang akan dijalankan di pintu masuk Serikin dan Stas. Yang dijalankan pada 31 Desember tahun 2020. Di mana tujuan Openteng ini adalah untuk mengekang pasukan parti, penyeludupan barang kawalan dan mengekang penularan virus COVID-19. Oke, minta perhatian tuan-tuan tuan-tuan kena ambil perhatian bila saya bagi taklimat kerana tugas ini amat berbahaya dan penting tuan-tuan Oke, kita sambung. Oke, agensi yang terlibat di dalam ops ini adalah PDRM, JIM, KKM, Rela dan ATM. Dan dalam penugasan ini saya telah bahagikan tuan-tuan kepada dua tim, iaitu mohon maaf tuan, saya jawab panggilan dulu. tim A di Serikin, iaitu Tuan Elek dengan Tuan Regan. Tim B di Stas, Tuan Charles dengan Tuan Oke, Tuan Levin paham? Paham tak? Oke, Tuan Elek, adakah anda paham tentang penugasan ini? Saya kurang pasti, tapi saya ikut saja apa yang diterangkan tadi. Saya akan ikut saja. Oke, Tuan Charles, ada apa-apa penambahan ataupun ada apa-apa komen, apa-apa cadangan? Untuk penugasan Ops Lenteng kita yang bermula pada 31 bulan 12 2020 ini, segala perancangan dan ide-ide yang ada, saya rasa semuanya cukup lengkap lah. Cuma satu saja saya minta, masa penugasannya ya. Oke, masa Penugasan dapat, kalau boleh kita ubah sedikit bagi awal sedikit kita mulai. Saya contohnya dalam peta taklimat nih jam 5, apa kata kita awal saja macam jam 4, lepas tu kena hadir taklimat akhir sejam lebih awal. Oke, terima kasih atas cadangan tuan mana tuan ambil perhatian tentang kalimat. Oke, kita akan bincang semula jam yang sesuai. Oke, Tuan Regan, ada apa-apa yang nak ini? Adakah tuan paham tentang kalimat ini? Saya agak kurang jelas tuan, tapi saya rasa kita teruskan dengan rancangan sebab saya lihat perancangan ini memang amat tepatlah untuk kita punya Ops Benteng. Oke, sebelum saya mengakhiri kalimat ini, saya nak tanya semua sekali. Oke, tuan-tuan, ada apa-apa lagi yang nak tuan-tuan persoalkan ataupun nak pamerkan untuk ini? Oke, kalau tak ada, oke, sekian saja terima kita untuk hari ini. Sekian. Salam sejahtera, saya Alexis Mindat, anak Joseph Ayung, iaitu dari kumpulan PPIM PJJ UM Kuching. Selaku pembentang pertama akan membentangkan satu tajuk, iaitu isu komunikasi interpersonal dalam Jabatan Imigresen JIM. Seperti yang kita sedia maklum, komunikasi interpersonal adalah salah satu cara untuk berdiskusi dengan individu lain. Dalam sesebuah organisasi, komunikasi perlu supaya setiap bahagian dalam organisasi terhubung, bertujuan untuk bertukar maklumat, mencapai kesefahaman, membina perhubungan dan sebagainya. Seterusnya ialah latar belakang Jabatan Imigresen Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Jabatan Imigresen Malaysia adalah salah satu jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Ia adalah sebagai satu agensi atau badan penguasa berfungsi dalam pengeluaran PAS, permit, visa, penguatkuasaan dan memberi keluar masuk warga asing di pintu sepeda negara. Jika kita melihat kepada bebanan kerja pula, ia merangkumi dua, iaitu waktu kerja panjang dan perlu kerja lebih masa bagi yang bertugas di pintu sepeda negara. Melalui video yang dipaparkan sebentar tadi, maka kita dapat melihat tiga isu dalam komunikasi interpersonal, iaitu pertama, respon penerima maklumat. Maklumat tersebut diterima atau tidak. Gangguan adalah salah satu elemen yang mengganggu proses komunikasi, contohnya fizikal dan mental. Manakala isu yang ketiga adalah cara penyampaian. Penyampaian merujuk kepada penyampaian yang berkualiti atau tidak.
sekaligus mewujudkan suasana yang ceria atau bosan. Teori yang berkait rapat dengan komunikasi interpersonal adalah teori interaksi simbol, iaitu menerangkan 3 perkara, antaranya makna, bahasa dan pemikiran. Makna adalah suatu simbol yang mempunyai maksud, contohnya larangan, maka kita akan secara otomatiknya berfikiran bahawa tingkah laku yang dilarang adalah tidak dapat dilakukan. Bahasa pula adalah sumber makna terhadap simbol atau maklumat yang disampaikan, contohnya menggunakan bahasa yang lembut, kasar dan sebagainya. Dan seterusnya adalah pemikiran. Persekitaran mempengaruhi pemahaman dan tingkah laku seseorang. Dalam perbincangan ini juga terdapat model komunikasi yang berkait rapat dengan komunikasi interpersonal, iaitu model Scrum 1954. Sumber enkod sesuatu simbol, mana maksud, bahasa dan sebagainya. Penerima pula denkod simbol, maksud, bahasa dan sebagainya untuk diterjemahkan kepada sumber. Peranan sumber dan penerima berubah, iaitu sumber boleh menjadi penerima dan penerima boleh menjadi sumber, hasil daripada elemen maklum balas terhadap maklumat yang disampaikan dan akan berterusan sehingga proses komunikasi tersebut selesai. Nama saya Levindra Naliki Gunasagaran. Komunikasi organisasi memainkan peranan penting dalam komunikasi interpersonal. Pengarahan kerja penting dalam komunikasi untuk tugasan harian. Yang kedua, membina persahabatan. Membina persahabatan ini penting dalam membina perhubungan dalam organisasi melalui komunikasi. Koordinasi tindakan berkomunikasi untuk mendorong sesuatu tindakan. Contoh, akses dalam setiap bahagian dalam organisasi cepat dan tepat. Saya Charles bin Zainib. Itu seterusnya keburukan komunikasi interpersonal. Kehadiran dan masa itu memerlukan kehadiran, dan ketidakhadiran juga boleh menyebabkan pembaziran masa. Persekitaran juga boleh menjadi gangguan semasa proses komunikasi interpersonal. Saya Regan anak Nirvina. Komunikasi interpersonal bukan hanya memiliki keburukan, tetapi memiliki kebaikan. Maklum balas adalah respon penerima dan petunjuk maklumat yang disampaikan berjaya atau tidak. Manakala kebaikan seterusnya ialah verbal dan non-verbal. Perbincangan menggunakan pelbagai elemen komunikasi, bukan hanya verbal tetapi memasukkan elemen non-verbal. Halo, saya Jinggat daripada UM Kuching. Perbincangan seterusnya ialah langkah mengatasi isu dalam komunikasi interpersonal. Penyampaian maklumat perlu memainkan peranan semasa penyampaian maklumat. Misalnya, mengetuai mesyuarat, maka pengerusi mesyuarat tersebut perlulah seorang yang mempunyai personaliti yang berkualiti. Baik, yang kedua ialah pemahaman. Pihak sumber perlulah faham akan topik perbincangan yang bakal dibincangkan. Misalnya, sumber mendapat persoalan dalam hal immigration, maka sumber akan menjawab persoalan tersebut mengikut kehendak persoalan yang dikemukakan kepadanya secara ilmiah. Manakala dari aspek penerima pula, yang pertama ialah personality. Berpersonality yang positif serta perasaan ingin tahu. Misalnya, dalam perbincangan antara penyelia dan pegawai yang bertugas di kaunter penerimaan di Kementerian Pejabat Immigration, persekitaran keadaan sangat sesak serta bising, tetapi tidak membiarkan ianya mengganggu aktiviti penyampaian maklumat yang dilakukan. Dan langkah yang seterusnya ialah diversity. Diversity di tempat kerja adalah pelbagai dan perlu dipahami setiap individu. Contohnya, perbezaan dalam pengalaman dalam aspek kerja, iaitu menerima pengalaman tersebut sebagai panduan untuk memajukan kerjaya atau panduan melakukan kerja. Kesimpulannya, komunikasi interpersonal adalah penting dalam organisasi, khasnya dalam Jabatan Imigresen Malaysia. Maklum balas yang wujud dalam komunikasi interpersonal perlu dinilai untuk memastikan proses komunikasi berjaya atau sebaliknya. Selain itu,
isu dan kelemahan yang wujud perlu diatasi dengan sebaik mungkin. Oleh itu, komunikasi interpersonal adalah penting bagi memudahkan proses kerja seharian kita. Sekian, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami.